Selamat datang ke seri ketiga serambi kajian MyHCI-UX. Persatuan MyHCI-UX merupakan ACM KL chapter dan sekiranya berminat untuk menyertai persatuan ini boleh rujuk link dalam description. Pada hari ini kita ada Dr. Azrina Kamarudin dari UPM yang akan menceritakan tentang research beliau. Saya Azrina Kamarudin daripada Fakulti Computer Science dan Teknologi Maklumat dalam Jabatan Kejuruteraan Perisian di UPM. PhD saya memang mengkaji kelakuan manusia lah, dan pada masa yang sama apa yang saya buat tu mengkaji perbezaan kelakuan ataupun sikap pelbagai role di universiti oleh pensyarah apabila mereka berinteraksi dengan komputer. Kajian saya tu ada kita mendapatkan isu-isu dan challenges, tetapi setelah saya balik ke Malaysia, kajian tu dia macam terhenti di situ, tapi saya masih berminat lah untuk meneruskan. So walau bagaimanapun saya mendapat peluang untuk menyelia para pelajar PhD, Master dan juga Bachelor. Jadi kajian saya punya area tu walaupun dalam bidang human computer interaction telah berkembang sedikit lah. So kalau dapat lihat tu, saya ada kajian saya ada berkaitan dengan mengkaji sikap dan attitude generasi Z dan juga orang tua. Sekarang ni mereka berada di dalam, kita boleh katakan, keadaan tidak aktif ataupun gaya hidup tidak sihat. Jadi kami melihat bagaimana teknologi ataupun apakah teknologi yang sesuai untuk mengubah daripada gaya hidup yang tidak sihat kepada gaya hidup yang lebih sihat. Dan juga pada peringkat master, saya mengesan depresi di social media dalam bahasa Bangla sebab pelajar saya daripada Bangladesh. Antara benda yang benda yang menarik minat saya ialah mengenai pengalaman pelajar menggunakan augmented reality. So basically generally itulah ruang lingkup kajian saya. Dan saya terlupa satu lagi juga berkaitan dengan orang yang cacat penglihatan. So that is currently saya punya kajian lah pada masa sekarang. Kajian dalam PhD dan juga Master tu masih berjalan. Cumanya mengapa saya memilih, basically bukan saya lah, pelajar datang dan mereka berkata mereka berminat untuk untuk memahami bagaimana generasi Z ni daripada gaya hidup yang tidak sihat supaya dapat mengubah kelakuan mereka ataupun sikap mereka menjadi lebih sihat. Terus kami melihat tentang as a game lah. Dan salah satu motivasi di sini melalui kajian literature lah mengatakan generasi Z ni dalam tahun 2016 ada kaitan dengan penggunaan handphone yang menyebabkan mereka mempunyai gaya hidup yang tidak sihat. Itu pada tahun 2016. Ada kajian menyatakan generasi Z ni jadi tidak sihat dengan penggunaan handphone yang berleluasa. Dan kita tahu jugalah bila kita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat ni, banyaklah kesan-kesan daripada segi kesihatan akan muncullah akibat daripada situ. So kami ingin mengkaji adakah dengan penggunaan teknologi dapat mengubah gaya hidup mereka ini. Itu salah satu kajian lah. Dan juga yang satu lagi, saya interesting juga dengan yang pengalaman pembelajaran. Kami memilih kursus sejarah kerana pada tahun 2013 kerajaan Kementerian Pendidikan lah telah mewajibkan subjek sejarah ni lulus untuk SPM. Dan kita melihat di Malaysia ni belum ada lagi pada 2018 tu, 2019 tu belum ada di pasaran macam buku ataupun teknologi yang menggunakan mobile dan juga aplikasikan AR ni dalam mana-mana subjek atau kursus mereka. So kami berminat untuk mencuburi penggunaan AR untuk mengubah pengalaman pembelajaran. Walaupun kita tahu Kementerian Pelajaran telah buat VLE, Persekitaran Pembelajaran Maya berasaskan internet, tetapi melalui temu ramah kami bersama pelajar, mereka berkata itu hanyalah sekadar menonton video. So pembelajaran interaktif tu masih belum ada lagi. Itu antara sebab-sebab lah mengapa kami memilih
subjek sejarah disebabkan research area saya ni ialah berkaitan dengan interaksi manusia komputer. Jadi kita perlu memahami komponen manusia ataupun pengguna kita. Dan pengguna ni kalau kita lihat di sini, kita bukan generalize semua pengguna tu sama. Kita perlu memahami ataupun kita perlu kajian yang lebih mendalam, memahami pengguna daripada kognitif dia, sikap dia apabila dia menggunakan teknologi yang sedia ada ataupun teknologi yang a new invention mungkin. So itu mungkin boleh merubah sikap dia ke, mengubah kognitif dia ke dan sebagainya, ataupun basically membantu mempertingkatkanlah apa-apa yang kita nak cuba kaji. Sangat penting untuk kita faham dulu komponen-komponen manusia ini, dan juga daripada pemahaman tersebut barulah kita menciptalah mengadaptasikan teknologi supaya dapat memperbaiki kehidupan ataupun meningkatkan kognitif dan sebagainya. Antara teknik-teknik yang kita gunakan, salah satunya yang popular lah dalam human interaksi manusia komputer ni ialah kita panggil user centered approach. Bahasa Melayunya pendekatan berpaksikan pengguna. Itu yang selalu saya guna ataupun para pelajar saya guna. Antara approach lain kita boleh lihat kejuruteraan kebolehgunaan, participatory design, apapun pendekatan yang kita gunakan, komponen manusia tu sangatlah diambil berat. Antara satu benda penting yang juga menarik minat saya ialah berkaitan dengan empati. So bila kita memahami tanpa membuat terlalu banyak sangat generalization, insya-Allah kita boleh dapat teknologi yang baik dan mungkin menepati kemahuan ataupun kehendak pengguna tersebut. Dan apa yang kami dapati di sini ataupun apa findings lah, okay, untuk projek ataupun kajian pelajar siswaza saya, kita masih lagi di peringkat awal. Cumanya kita mendapati generasi Z ini mempunyai 3 gaya hidup. Dia ada low yang paling rendah, ataupun mereka melakukan physical activity yang paling rendah, moderate dan juga high. Tetapi mereka semua mempunyai kesedaran bahawa physical activity ini penting. Tetapi antara faktor-faktor yang mengekang mereka mempunyai gaya hidup yang bebas ialah faktor keuangan, fungsi smartphone yang mereka ada, mungkin fungsi itu tidak mencukupi, mungkin kena banyak bayar servis dan sebagainya, pengurusan masa, kekangan keuangan. Okay, ini antara faktor-faktor awal yang kami dapati mengapa generasi Z ini mempunyai 3 peringkat physical activity atau gaya hidup lah kita panggil di sini. Dan selepas ini kami akan cuba melihat requirement lah, model lah, okay, yang diperlukan agar mereka dapat, macam kita dah dapat tadi, low physical activity yang paling rendah. So harapnya bila kita membuat penilaian nanti, partisipan daripada yang paling rendah tu boleh mengubah gaya hidup kepada moderate, dan moderate tu boleh mengubah hidup dia kepada lebih aktif. Itu yang kita harapkan lah daripada kajian yang PhD ini. Manakala kajian yang macam daripada yang saya kata dari pengalaman pembelajaran positif, kita dapati kita membuat kajian, kita membuat ujian, kita punya aplikasi itu kepada para pelajar dan mereka suka dengan penggunaan mobile, AR dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa sebab belajar subjek sejarah ni yang kita tahu dan juga dalam literature mengatakan bosan dan sebagainya. So mereka merasa menariklah, ada interaktiviti antara subjek sejarah yang boring tu dengan apabila mereka menggunakan teknologi AR. Itu beberapa hasil dapatan saya lah yang saya dapat. Baiklah Dr. Rina, apakah maksudnya dapatan daripada kajian Dr. Rina ini? Saya merasakan walaupun sebahagian daripada kajian ini masih di peringkat awal, tetapi apabila kita dilanda dengan pandemik ini, saya rasa kajian-kajian ini kalau boleh disiapkan cepat, memang memberi kesan yang sangat berimpact lah kepada masyarakat kita khasnya ya. Contoh macam kita belum mendapat berita lagi ataupun data lagi berapa ramai orang dah obesity sekarang. Because duduk di rumah, makan, work from home, kurang berjalan, kurang bergerak. Okay, kita belum dapat data itu. So I am very excited also to know that
mungkin dia akan lebih naik. Contohlah saya rasa. So mungkin dengan adanya teknologi ini dapat membantu mengubah sikap masyarakat kita. Dan yang kedua, bila kita mengatakan tentang pengalaman pembelajaran ni, dan kita pun rata-rata dengar banyak isu challenges halangan, cabaran mengajar di online. So antara benda bila saya reflect balik macam augmented reality tu, di mana kalau Dr. Hanif mungkin nanti di akhir boleh tunjukkan video tu, apa yang kita cater sekarang ialah kebanyakannya untuk pelajar-pelajar yang audio, visual dan juga teks. Kita banyak duduk depan komputer, kurang bergerak dan sebagainya, walaupun mungkin ada aktiviti-aktiviti yang guru beri, pensyarah beri, tapi still masih kurang. Jadi bila salah satu model yang dalam augmented reality tu ialah explore, di mana ini mungkin bagus untuk pelajar yang kinestetik. Penggunaan teknologi tersebut boleh membuat mereka bergerak, berjalan dan mungkin lebih interaktiviti. So mungkin kalau jika ada kajian untuk melihatlah mungkin daripada segi grade ke markah ke dengan pelajar yang different learning strategy ni, it would be interesting data untuk kita applykan teknologi augmented reality ni dengan para pelajar dan untuk melihat sama ada mereka belajar dengan lebih bagus ataupun tidak. Itu je lah yang saya nak dapat lihat findings yang apabila kita boleh applykan kepada masyarakat lah. Itu yang saya rasa it would be sangat baiklah, sangat bagus kalau kita dapat siap cepat benda ni, kita boleh realisasikan. Baik. Okay, begitu menarik ya research Dr. Rina. Terima kasih Dr. Rina. Dan kita akan jumpa lagi di siri yang seterusnya. Okey, terima kasih Dr. Hanif. Terima kasih semua.